harta benda mereka jalan-jalan Allah. Maksudnya orang beriman ni dia ada dua hubungan kita kena pegang. Orang beriman dia kena pegang, dia kena mengeratkan dua hubungan. Yang pertama hubungan dengan Allah, iaitu bangun malam. Yang keduanya hubungan dengan mana? Manusia, dengan menginfak harta benda kita. Sebab tu iman dan jihad tak boleh pisah, tuan. Iman dan jihad tak boleh pisah. Mana-mana orang bekerja beriman mesti berjihad. Dengan apa? Dengan harta dia, dengan diri dia. Kalau takat jihad dengan harta tuan diri tak jihad pun cerai juga, tak boleh, tuan. Ayat saya baca hak awal tadi pun dia sebut wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hak ayat surah Al-Hujurat juga dia sebut macam tu. Kan? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Semua jihad dengan harta, jihad sendiri. Dia mula dengan harta dulu. Sebab manusia ni kedekut pakai passion dia. Dia kena jihad dengan harta dulu. Maksudnya kalau kamu nak bagi duit kat masjid, kalau kamu nak bagi duit kat masjid, nak infak kat masjid, tuan duit kena mai juga. Dia kena macam tu. Kalau kamu nak berjihad untuk nak pi ke perhimpunan hijau, jangan bagi duit minyak kau saja. Tuan duduk di rumah jangan. Maksud duit minyak bagi kita bagi, tuan kena sampai. Tu baru sebut wa tujahidna fi sabilillahi amwalikum wa anfusikum. Macam tu orang buat kenduri. Tu nasi berani sampai pisang mais, sampai nasi tomato sampai, tuan duduk di rumah. Tuan kenduri, tuan nasiin. Sihat tu. Nasi tomato sampai masjid, tuan nasi tak sampai. Tak mau. Dia mau dua sekali. Harta dengan diri. Jom pergi demonstrasi. Aku ni kalut sikit. Nah 50 sebab aku bagi duit minyak. Dia memang boleh. Baik, bagus lah. Tapi tuan tu tak pergi langsung. Dia duk rekod buat rumah. Saya kalau tak mau jihad, nak pesan tak ada satu. Tu saya pakai kain plekat ni. Pakai kain batik senang. Bagi senang orang tahu orang. Lari marah lari. Tak marah. Kalau gini kalau jenis nak demonstrasi pun takut baik tuan. Nak takbir pun takut tak orang kata hipah apa ni. Nak takbir pun takut pakai kain batik senang. Kain plekat tu orang lain pakai. Buat cerai macam tu tuan-tuan, no. Baik maksud tuan tu. Ini cerita tuan-tuan, cerita ni iman tuan-tuan. Iman. Sebab tu orang baik-baik sifatnya. Baik muslimin muslimat sekalian. Baik, bila kita sebut bab iman tuan-tuan, kita nak bukti kita kena orang beriman, dia dekat dengan jihad. Baik, jihad tu benda apa? Ibnu Abbas kata apa? Saya nak ambil sikit kata-kata Ibnu Abbas tentang jihad ni. Malam ni saya harap dengan itulah maksudnya, walaupun saya sampai tak di mana, tapi saya merasakan bahawa apa yang saya bagi ni tuan-tuan malam ni semua adalah mutiara-mutiara yang berharga tuan-tuan. Saya sebut berkali-kali bahawa kalau orang tu mengaku dia Islam, mesti beriman. Kalau dia beriman, mesti bukti dengan jihad. Kalau tanpa iman dan jihad, hancur rumah tangga, hancur negeri, hancur negara, hancur dunia tuan-tuan. Rumah tangga mula tak berjihad tuan-tuan, tumbang tuan-tuan. Yang buat main. Dia semua kena jihad. Baik, Ibn Abbas jihad tu benda apa? Saya buka sikit sebagai rojokan tuan senang. Kita nak bagi ayat sedap tuan-tuan. Cik Noh, makcik kena jihad kan Cik Noh? Jihad masak nasi di rumah pun jihad kan makcik ni. Abang ni demonstrasi, makcik tu masak nasi, buat sahur ni. Makcik tak pergi, tak pernah ke jihad tu. Suami makan kenyang, Allah Rabbi, pergi berjihad tuan-tuan. Isteri duduk di rumah tu pahala suami dapat lah. Hebat. Tapi kalau abang sayang ni, abang nak pergi jihad. Hafiz lah. Tahu depan ada apa, kepala merah 40 biji tu. Abang nak kata kiri. Yang tu isteri tu pahala kurang. Yang tu dia nampak lemah iman nipis tu. Tapi kalau abang kata yang abang nak pergi demonstrasi yang ni, nak bantah kezaliman Israel. Abang pergi ni pasal nak buat tuntutan royalty minyak Kelantan, nak sokong Kelantan. Tak apa abang pergi lah. Ni baju ni nanti yang boleh ambil semua. Yang nak abang nak pergi pari. Allah lah ayat tu lah. Abang ni minum tiap air limau lah abang ni. Cik buat lah. Macam tu Israel buat kan. Cukup hebat lah. Jangan marah lah. Ni abang nak pergi mengaji suruh raja. Nu abang tengok tu. Duk meletup kat atas kepala lah. Buruh duk bunyi tahu dia nak turun kaki lah abang. Berasa ikut basah ikut jalan. Tu pun saya kat ni bini ni pun. Abang kemas nak mengaji lah. Nu abang tak dengar untuk bunyi tu. Tinggal motor. Kereta nak bawa tinggal motor lah. Dia duduk empat lelaki lah. Lelaki pula ni manipis. Sungguh lah no. Tak apa aku semayang rumah.
Untuk tapi mengaji tadi ni cerai-cerai ada dua sekali, bini pun cerai, yang ni pun cerai kan. Iman nipis. Maksudnya kalau suami nak main mengaji kita pun galakkan. Galakkan dapat pahala. Ni nak buat jihad, nak buat jihad. Boleh tak belum? Boleh tak belum? Baik kita tengok jihad dia dapat dolar, kita tengok. Tambah mata dapat dolar. Allah nak tambah tak boleh. Boleh lari, boleh buat lari. Boleh insya-Allah. Baik. Saya nak ambil hak Ibn Abbas sebut jihad kepada dia. Syok ni tuan-tuan buat jihad ni. Iman jihad saya rasa cukup cantik kan. Kata dia ke 9 tuan. Baik. Menurut keterangan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, perkataan jihad itu artinya ialah mencurahkan segenap kekuatan dan bukanlah ketakutan. Kemas ayat tu. Menurut keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, perkataan jihad itu artinya ialah mencurahkan segenap kekuatan dan bukanlah ketakutan untuk membela agama Allah terhadap cercaan orang yang mencerca dan permusuhan terhadap orang-orang yang memusuhi. Maksudnya jihad Ibnu Abbas kata, sahabat Nabi kita Muhammad SAW kata bahawa jihad itu ialah mencurahkan segenap kekuatan. Sama ada kekuatan tenaga, masa, pemikiran, wang ringgit, darah sertanya nyawa kita. Kita kena sumbang semua tu demi kerana membela agama. Dan juga nak kata jangan takut untuk berjihad. Orang yang takut ni tuan-tuan, dia bukanlah umat yang terbaik tuan-tuan. Sebab tu Nabi ajak kita berdoa, tidak? Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Jangan penakut, jangan bakhil. Nabi doa bab. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Jangan jadi orang penakut, jadi orang bakhil. Penakut pun Nabi benci, bakhil pun Nabi tak suka. Itu semua ahli masalah belakang. Boleh tu no? Ini kata Ibn Abbas tuan. Baik. Dan menurut syariat, perkataan jihad itu artinya bersungguh-sungguh mencurahkan segenap kekuatan untuk membinasakan orang-orang kafir. Kafir itu kafir yang memusuhi Islam, kafir harbi, bukan kafir zimi. Hak dia makau tu zimi, hak dia ikan tu zimi, hak dia kangkung tu zimi. Yang tu yang duk luku kepala dia, luku kepala Nabi marah kita. Sebab kafir itu dia boleh duduk sekali dengan orang Islam. Yang kata kafir tentang kafir ni adalah kafir harbi. Kafir yang memusuhi Islam. Sopan dengan Yahudi laknatullah tu kafir harbi dia. Ada lawan dengan Palestin, lawan dengan di Afghanistan, di tak kira di mana lah. Ya, maksudnya itu semua adalah kafir harbi. Kan? Dan termasuk juga pula berjihad terhadap nafsu. Itu semua wajib. Berjihad tentang orang kafir wajib, jihad tentang nafsu wajib, dan juga berjihad terhadap setan, syaitan juga wajib, dan juga terhadap orang-orang yang zalim. Tengok jihad. Syariat kata, kamu mesti berjihad. Berjihad tu maksud mesti tu wajib. Berjihad tentang siapa? Yang pertama kali adalah orang kafir. Yang kedua nafsu. Yang ketiga syaitan. Yang keempat adalah orang-orang yang zalim, pendurhaka. Yang kita lawan ni hari tu lah tuan. Kita duk lawan hari cara muwajahah silmiah itu hak tu lah maksudnya. Baik tuan-tuan. Bila terjihad tentang apa? Menentang orang-orang kafir ni, katalah kafir harbi, dan dia entah hawa nafsu. Nafsu ni pun kalau tak lawan, tak jihad dia tuan-tuan, masalah dia. Sebab malam ni kalau tak kuat jihad tentang nafsu tuan-tuan, tak boleh sampai surau malam ni. Ni kita hak main malam ni, kita kemas. Cukup kemas kan tuan-tuan. Boleh tolak Thailand ni. Bukan tolak Thailand lah. Boleh tolak gelanggang di Thailand. Boleh baik gelanggang di Purwaja. Cukup hebat dan cukup hebat. Kita boleh fight nak kita berjaya tuan-tuan. Berjaya kita boleh tuan-tuan. Yang tak main pun berjaya juga pun tak berjaya. Ya, saya ada keuzuran syar'i. Tak apa dalam keadaan apa. Syar'i. Kalau keuzuran yang kita cari itu datang dari syar'i lah. Kita ni okey, cukup kemas ni. Baik. Nafsu. Yang ketiga syaitan. Berjihad tentang syaitan. Makcik tulis makcik no. Pertama sekali berjihad tentang apa makcik? Pertama sekali berjihad tentang orang kafir. Yang keduanya nafsu. Yang ketiganya syaitan.
Setan ni, nak cerita setan. Bab sebut kata setan tu bukan surah Al-An'am ayat 112. Ni surah Al-An'am 112 ni tuan. Setan ni Al-Quran sebut. Dia kata ada dua bentuk setan ni. Saya nak bab saya nak baca siapa serat saya nak baca bagi penuh ayat ni senang kita boleh tengok tuan. Baik. Dalam surah Al-An'am ayat 112. Tuan menyebut apa tuan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-ins wal jin. Yuhi ba'dhum ila ba'd. Zuhrufal qawl lighurura. Walau syaa rabbuka ma fa'alu hufadharhum wa ma yaftarun. Al-An'am 112. Apa maksudnya? Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Kata Allah. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Iaitu syaitan-syaitan daripada bentuk ataupun jenis manusia. Dan juga dari bentuk jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, nescaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Maksud yang aku sebut bahawa syaitan ini ada dua bentuk, dua jenis. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-ins wal jin. Maksudnya kami jadikan nabi itu, kami jadikan musuh bagi nabi itu adalah kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh daripada jenis jin dan juga jenis syaitan. Jenis manusia dan juga jenis syaitan. Maksudnya syaitan itu ada dua bentuk. Bentuk manusia dan juga bentuk jin. Baik, selimin sahaja. Bila sebut kata jenis manusia bentuk yang manusia kata jenis jin bentuk setan di bentuk manusia ni, kita boleh tengok masa bagaimana yang pada ketika Nabi Musa ditentang oleh Firaun. Itu nak menggambarkan bahawa itulah bentuk syaitan jenis manusia. Yang menentang Nabi Musa itu yang namanya Firaun. Firaun itu manusia. Tapi bila kena menentang Nabi, inilah musuh yang Al-Quran gambarkan. Bahawa siapa yang menentang Nabi itu adalah syaitan. Walaupun nampak batang tubuh dia itu manusia. Ini yang Nabi sebut, yang Quran sebut. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin. Tiap-tiap nabi itu ada musuh. Jenis musuh yang nama jenis manusia, setan jenis manusia dan juga syaitan jenis jin. Baik, yang hak duk lawan Musa itu adalah Firaun. Firaun itu merupakan syaitan jenis manusia. Yang lawan Nabi Ibrahim itu Namrud. Namrud itu juga merupakan syaitan yang melawan Nabi Ibrahim. Yang menentang perjuangan yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab juga itu adalah jenis syaitan jenis manusia. Bermakna kata mana-mana orang yang mengganggu perjuangan Nabi, yang menghalang kesalahan Nabi, itu semua adalah dimaksudkan sebagai syaitan jenis manusia. Begitulah juga dengan hari ini yang menuduk lawan Tok Guru kita, menuduk lawan ulama kita, yang tu pun juga walaupun nampak manusia, tapi hakikatnya mereka juga adalah orang-orang disebut sebagai syaitan jenis manusia. Baik muslimin sekalian. Nabi sebut tuan-tuan, sebab tu kita kena berjihad. Nabi kata apa tuan-tuan? Bi'sal qaum, Nabi sebut. Saya sebut dah dulu, saya nak ulang lagi sekali. Nabi kata bi'sal qaumul la ya'muruna bil qist. Nabi sebut. Wa bi'sal qaumul la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Nabi kata tuan-tuan, sejahat-jahat manusia ialah manusia yang tidak memerintah dengan adil. Dari Nabi sebut. Bi'sal qaumul la ya'muruna bil qist. Sejahat-jahat manusia kata Nabi ialah manusia yang tidak memerintah